Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Arif Amin bin Rusisi, yang disayangi rakan-rakan sekalian. Baik, nama saya Nur Hadi bin Muhammad Bakri, bernombor metrik I1810299. Pada hari ini saya dan kumpulan akan membentangkan berkenaan tajuk kami, iaitu program-program dakwah di media massa dan media sosial. Dan insya-Allah saya akan memulakan pembentangan ini dengan tajuk saya, iaitu realiti dan kepentingan media massa dan media sosial. Kita pergi kepada slide yang pertama. Definisi bagi media massa. Media massa dalam konteks komunikasi massa, mesej ditransmisikan menerusi saluran tertentu. Media massa merupakan perantara mekanikal yang mengandungi, menyimpan dan mentransmisi mesej. Media massa juga mencakupi institusi yang menggunakan perantara tersebut untuk menyalurkan mesej. Media massa ni terdiri dari media cetak dan media elektronik yang melibatkan organisasi media, individu dalam industri media, polisi dan teknologi yang terlibat dalam distribusi komunikasi massa. Contoh media cetak ialah surat khabar, majalah dan buku-buku, manakala media elektronik meliputi radio, filem, rakaman, televisyen dan komputer. Dengan adanya perantara media, mesej dapat disalurkan kepada khalayak yang meluas. Jarak antara penyampai dan penerima maklumat juga tidak menjadi masalah, kerana maklumat boleh disalurkan dan juga diperolehi dari media massa dalam jangka masa tertentu. Seterusnya, definisi bagi media sosial. Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian ataupun online yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantara komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Media sosial ni didefinisikan sebagai satu kumpulan aplikasi yang berunsurkan internet yang berkembang atas dasar ideologi dan teknologi. Slide yang seterusnya. Poin yang pertama, media adalah salah satu alat perantara yang sangat penting dalam membantu penyebaran dakwah Islam. Ia mampu mendorong serta mempengaruhi masyarakat menuju ke arah kebaikan. Sebaliknya juga, ia mampu mendorong manusia ke kancah kehancuran. Ini adalah kerana ia sering digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang mana peranan media yang paling ketara adalah menyebarkan informasi yang palsu, iaitu propaganda dalam maklumat. Secara tidak langsung, maklumat diputarbelit bagi menjaga kepentingan pihak tertentu. Kemudahan media ini juga digunakan untuk menceroboh dan mengganggu individu atau organisasi lain. Ini kerana ia sukar dikawal, kerana segalanya dihubungkan melalui rangkaian antarabangsa. Sebagai contoh, kemunculan pelbagai kelompok militan yang bercirikan fahaman radikal seperti ISIS, aktiviti-aktiviti keganasan yang telah mereka lakukan dan bakal dilakukan tersebar meluas menerusi media. Hal ini memberi kesan kepada golongan belia ataupun orang bukan Islam yang terdedah kepada fahaman yang salah terhadap perjuangan Islam yang sebenar. Seterusnya, kesan kebudayaan, kesan nilai dan cara hidup dan pemikiran Barat dan Kristian yang selalu dipertontonkan dalam mana-mana medium memberi kesan kepada penonton Muslim. Ianya memberi kesan yang berbeza kerana individu mempunyai tahap kesan pengaruh yang berbeza bergantung kepada tahap pendidikan, pengetahuan agama dan sebagainya. Tetapi bagi sesetengah golongan muda yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam, ianya memberi kesan yang negatif kerana mereka ni sangat mudah terpengaruh dengan cara hidup dan pemikiran Barat. Poin yang ketiga, pembaziran masa dengan mendedahkan diri kepada perkara-perkara maksiat, khurafat atau tahyul tidak logik yang disiarkan di kaca TV. Penjelas kini golongan remaja dan belia, bahkan golongan dewasa dan veteran umat Islam lebih berminat kepada aspek hiburan dan sukan jika dibandingkan dengan sesuatu yang terdedah, yang berfaedah dalam hidup mereka seperti agama, ilmu pengetahuan dan informasi. Media massa sering mendedahkan perkara yang tidak sepatutnya ditonton oleh kanak-kanak seperti filem-filem yang berunsurkan keganasan. Kanak-kanak yang berumur 10 tahun misalnya amat meminati peperangan kerana terpengaruh dengan rancangan yang ditayangkan. Keburukan media massa yang paling ketara adalah mudah menyebarkan informasi yang palsu, iaitu
propaganda dalam maklumat. Secara tidak langsung, maklumat diputar belik bagi menjaga kepentingan pihak tertentu. Okey, slide seterusnya. Kepentingan media massa dan media sosial. Okey, di sini saya listkan tiga antara kepentingan media massa dan media sosial. Okey, poin yang pertama, media merupakan alat yang berpengaruh bagi aktiviti komunikasi dan berdakwah dalam masyarakat moden. Okey, media sosial memberi peluang kepada pengguna internet di dalam proses pembelajaran pekerjaan, maklumat, data dan berkongsi pandangan dan sebagainya. Justru sejajar dengan definisi tersebut adalah perlu bagi para da'i untuk berkongsi maklumat dan pandangan mereka menerusi media sosial. Para da'i khususnya dan umat Islam tidak seharusnya menghadkan kepada hanya sesuatu media tertentu saja yang boleh digunakan dalam dan dipakai dalam menyampaikan dakwah Islamiah. Malahan Jabatan Kemajuan Islam iaitu JAKIM juga dalam aktiviti dakwahnya telah menggunakan teknologi terkini, termasuklah penggunaan internet. Ini jelas menunjukkan bahawa kemajuan media yang lebih canggih dapat diterima umum selagi ia tidak melanggar etika penggunaan media itu sendiri. Poin yang kedua, mesej dakwah boleh disampaikan dengan lebih menarik dan interaktif. Okay, sejak penciptaan medium dalam media sosial telah menjadikan medan berdakwah bagi para pendakwah lebih dekat dan mesra dengan masyarakat. Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram dan sebagainya adalah antara media sosial yang sering digunakan pada masa kini. Okey, buktinya pada tahun 2004 Facebook secara pantasnya telah menjadi alat asas untuk interaksi sosial. Selain itu, Facebook juga menjadi identiti peribadi dan juga pembinaan rangkaian di kalangan pelajar. Ini menjadi peluang untuk para da'i ataupun pendakwah untuk berdakwah kepada masyarakat dan golongan muda masa kini. Dan poin yang terakhir adalah pendakwah boleh memanfaatkan ruang dan peluang dalam media sosial untuk mempromosi kefahaman Islam dan perkara-perkara yang bermanfaat. Contohnya, pada hari ini terdapat juga beberapa da'i yang terkenal telah menggunakan media sosial dalam dakwah mereka, seperti Ustaz Zahid Idrus melalui Facebook dan YouTube, dan Ustaz Don Daniel yang menggunakan laman peminat Facebook untuk berinteraksi dan berkongsi pengetahuan dengan masyarakat umum. Selain itu, terdapat juga beberapa da'i yang terkenal pada masa kini yang menggunakan platform TikTok untuk berdakwah. Ini menunjukkan bahawa selain daripada program TV atau mana-mana jenis media, mereka juga memilih untuk menggunakan media sosial sebagai medium tambahan untuk misi dakwah mereka. Saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bakri bin Abdul Rahim, I2010-4500, akan membentangkan berkenaan dengan program dakwah di media massa dan juga sosial. Perkembangan dakwah di media massa ataupun di media sosial di negara kita ini sangat baik, yang mana ia telah bermula sejak daripada tahun 1980-an lagi. Dan kalau kita lihat di sini, antara program dakwah yang tertua di negara kita boleh kita katakan adalah program Forum Perdana Hal Ehwal Islam, yang dahulunya dikenali dengan Sinar Islam, dan merupakan satu-satunya program berbicara agama yang bertahan di bawah Radio Television Malaysia RTM dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang paling lama, iaitu bermula daripada tahun 80-an lagi sehingga kini. Dan Sinar Islam telah bertukar namanya kepada Forum Perdana Ehwal Islam pada tahun 1990-an dan hingga kini, dan rancangan ini telah ditayangkan pada setiap hari Khamis pada jam 9 malam. Kemudiannya, antara program yang agak lama juga di negara kita ini ialah program Jejak Rasul, yang merupakan rancangan dokumentari Islam yang ditayangkan di TV3 sejak 21 Januari 1996 pada bulan Ramadan hingga kini. Dan rancangan ini dahulunya ditaja oleh Bank Islam dan juga ditaja oleh Agrobank serta Perbadanan Johor pada awal tahun. Dan rancangan ini juga pernah ditayangkan di TV9 dan telah ditayangkan sebanyak 29 siri ataupun lebih kurang hampir 28 tahun
rancangan ini telah bertapak di media massa negara kita pada hari ini. Sementara itu, program reality dakwah reality TV, iaitu program Imam Muda Astro, yang juga merupakan kerjasama di antara Astro Oasis dan juga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, yang telah dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Bahrom di Hotel Palace of Golden Horse di Seri Kembangan, Selangor pada 11 Mac 2010. Dan pada 30 Julai, Imam Muda yang pertama, iaitu Muhammad Muhammad Ridwan, telah muncul sebagai juara pertama Imam Muda ini. Dan program ini telah berlangsung hampir 3 siri sebelum ini. Baik. Kemudian program Pencetus Ummah. Program ini adalah sebuah program realiti Islamik yang mencari pendakwah berkebolehan, berstyle, disertai dengan beberapa peserta lelaki Muslim dari seluruh pelosok negara dan mempunyai pelbagai latar belakang yang berbeza dan menarik. Namun mereka mempunyai matlamat yang sama, iaitu menyebarkan dakwah, dan mereka akan diberikan penekanan daripada sudut pengucapan awam dan keupayaan menerbitkan karisma dalam menyampaikan dakwah menerusi metodologi yang berbeza. Dan ia ditayangkan di saluran Astro Oasis bermula daripada tahun 2014 sehinggalah 2017 ataupun 2016, sebanyak 4 siri. Kemudiannya program dakwah Dai Pendakwah Nusantara yang telah ditayangkan di TV3 pada 1 April 2013. Ia juga adalah merupakan rancangan realiti keagamaan yang telah ditayangkan dan menampilkan beberapa tokoh pendakwah daripada kalangan anak-anak muda, lelaki dan juga perempuan, yang terdiri pada kalangan mahasiswa-mahasiswa Islam dan juga mereka-mereka yang mempunyai latar belakang yang berbeza daripada sudut kerja dakwah itu sendiri. Baik, sementara itu di dalam media sosial dapat kita lihat di sini terdapat ada 5 medium media sosial yang sering kita gunakan dalam melaksanakan ataupun melakukan kerja-kerja dakwah ini. Antaranya adalah Instagram, Twitter, TikTok, Facebook dan YouTube. Kalau kita lihat ya, walaupun di sana terdapatnya sisi-sisi negatif di dalam kelima-lima contoh yang saya bawakan ini, namun kita dapat perhatikan bahawa Instagram, Twitter, TikTok, Facebook dan juga YouTube ini juga adalah salah satu daripada alat yang sesuai untuk kita jadikan sebagai medium untuk dakwah. Kalau kita lihat di YouTube, banyak kuliah-kuliah agama yang ditayangkan ataupun di-upload ataupun dimuat naik di YouTube, dan juga aplikasi yang ada dalam YouTube, iaitu boleh membuat rakaman ataupun secara langsung ataupun siaran langsung secara terus di dalam YouTube. Selain daripada Facebook juga turut menawarkan aplikasi yang sama, iaitu boleh membuat siaran langsung yang boleh terus dimuat naik ke dalam page ataupun ke dalam akaun peribadi. Begitu juga Instagram. Di samping Twitter pula lebih kepada dakwah dalam bentuk tulisan yang boleh kita muat naik secara perenggan-perenggan yang pendek. Sementara itu di TikTok juga banyak juga program-program dakwah yang boleh kita manfaatkan di dalam itu. Walaupun banyaklah kita lihat sisi-sisi negatif yang kita tak boleh nafikan dalam kelima-lima perkara ini, tapi di sana kita juga terpaksa mengambil ruang dan peluang yang ada dengan membawa mesej dakwah itu supaya dapat disampaikan kepada golongan-golongan milenial yang ada pada hari ini, yang mereka lebih tertarik ataupun terikat ataupun lebih suka dengan program-program ataupun aplikasi-aplikasi seperti ini berbanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Wallahu alam. Itu saja pembincangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Halim bin Juhadi, nombor matriks I182031664. Terima kasih atas pembentangan sebentar tadi, dan saya akan meneruskan
pembentangan yang telah dibentang oleh sahabat sebentar tadi, yaitu saya akan menerangkan tentang faktor-faktor perkembangan program dakwah, media massa dan media sosial. Seterusnya saya akan masuk slide seterusnya, yaitu seperti yang kita ketahui, perbezaan di antara zaman sekarang dengan zaman terdahulu sangatlah jauh berbeza, yaitu pada zaman dahulu mereka tidak mempunyai teknologi seperti yang ada sekarang, disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat, terutamanya di negara Malaysia ini, ialah ia telah mempengaruhi cara hidup dalam sebuah masyarakat, dalam kehidupan dan arah mereka. Contohnya ialah apabila kita tengok pada masa kini, ialah disebabkan oleh peningkatan teknologi telah menyebabkan kebanyakan masyarakat apabila melakukan sesuatu dakwah ataupun melakukan sesuatu majlis agama, mereka hanya tertumpu kepada media sosial seperti Facebook dan sebagainya, berbanding kepada zaman dahulu mereka hanya tertumpu dakwah mereka mempunyai penghijrahan melalui cara-cara di masjid, melalui perpindahan antara para sahabat ke negara Madinah, ke negara Mekah, ke Parsi dan sebagainya. Seterusnya, saya akan masuk dalam tujuan dakwah melalui media massa dan media sosial. Seperti yang kita ketahui semua bahawa pada masa kini kan semakin hari semakin teknologi semakin berkembang, telah menyebabkan wujudnya beberapa media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu Facebook, Twitter, Telegram dan sebagainya. Melalui peningkatan teknologi yang ada pada masa kini telah menyebabkan dan telah membantu komunikasi dalam menyebarkan maklumat di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan apabila kita masuk di aplikasi Facebook, dan kita lebih mudah untuk kita menyebarkan suatu dakwah itu melalui Facebook dan melalui media massa juga. Masyarakat juga boleh menyimpan maklumat berkaitan dengan dakwah tersebut. Contoh saya boleh ambil di sini ialah kita ambil contoh apabila cara agama yang telah disampaikan oleh ulama-ulama di Malaysia, dan selalunya mereka akan live di Facebook. Jadi melalui live di Facebook kita boleh menyimpan live tersebut di Facebook. Jadi melalui penyimpanan maklumat tersebut kita boleh mengulang-ulang kembali untuk melihat maklumat yang disampaikan oleh pendakwa tersebut sekiranya kita tidak faham berkaitan dengan ceramah yang telah disampaikan. Jadi melalui media ini telah mempermudahkan masyarakat untuk memahami apa yang disampaikan dalam dakwah tersebut. Selain daripada itu juga, apabila kita tengok masyarakat pada masa kini dibandingkan dengan ceramah yang melibatkan bersemuka dengan pendakwah dengan dan melihat melalui YouTube, Telegram, Facebook dan sebagainya, masyarakat pada masa kini mereka lebih suka kepada melihat di Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi apabila telah wujudnya dakwah melalui media sosial ini telah menyebabkan dakwah itu senang dilakukan pada masa kini, dan menyebabkan masyarakat juga pada masa kini di antara media massa dengan masyarakat macam sudah serasih dengan media massa tersebut.
Seterusnya saya akan masuk dalam aplikasi penyampaian dakwah. Okey, seperti yang kita ketahui bahawa seorang pendakwa ni dia hendaklah menyediakan dirinya daripada segi ilmu pengetahuan pasal agama. Pertama, kedua, ilmu pengetahuan pasal hadis, ilmu pengetahuan pasal sunnah Nabi dan sebagainya. Selain daripada itu, seorang pendakwa juga ni dia hendaklah mempunyai image sebagai seorang yang pendakwa. Contohnya, kalau seorang pendakwa ni dia hendaklah pakai pakaian yang sopan, menutup aurat dan sebagainya. Contoh apabila seorang pendakwa ni memakai pakaian yang tidak senonoh dan dia hendak berdakwah, dan ini akan menyebabkan masyarakat kurang dan tidak dapat menerima apa yang disampaikan, walaupun apa yang disampaikannya itu adalah betul. Dan kita hendak faham masyarakat pada masa kini, pertama apabila seorang itu berdakwah, pertama masyarakat pada masa kini mereka akan melihat penampilan seorang pendakwa tersebut. Jadi apabila mereka melihat pendakwa itu mempunyai pakaian dan personality yang tidak menutup aurat dan sebagainya, akan menyebabkan dakwanya tersebut itu tidak menyebar. Ialah kita akan faham bahawa masyarakat pada masa kini mentaliti utama mereka apabila mereka melihat seorang pendakwa ialah mereka melihat personality orang tersebut, cara pakaian orang tersebut dan sebagainya. Jadi seorang pendakwa ni dia hendaklah mempunyai pakaian yang sopan untuk dijadikan sebagai contoh lah. Paling senang dijadikan sebagai contoh, menutup aurat. Kepada perempuan, lelaki ini pun hendaklah memakai pakaian yang sopan yang boleh diterima oleh masyarakat pada masa kini. Lepas tu ialah pendakwa juga perlu memahami dan menyampaikan bahan kepada dakwah yang sedang dihadapinya dengan harapan mampu diterima dan dipahami oleh maksudnya di sini ialah seorang pendakwa apabila menyampaikan sesuatu ilmu dan sesuatu berkaitan dengan hal agama ini, dia hendaklah memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Dia tidak boleh menyampaikan sesuatu agama itu tapi dia tidak memahami. Ini akan menyebabkan sekiranya seseorang itu mengajukan soalan kepada pendakwa tersebut berkaitan dengan apa yang telah disampaikan, akan menyebabkan pendakwa tersebut dia dapat menjawab dengan betul sebab dia tidak memahami apa yang telah disampaikan. Seterusnya ialah dalam menyampaikan dakwah juga ini, seorang pendakwa itu hendaklah mempunyai sifat yang lemah lembut, bercakap dengan lembut, dia bercakap dengan kasar. Contoh apabila kita menyampaikan dakwah kepada golongan kanak-kanak, golongan dewasa, golongan orang tua. Jadi apabila kita menyampaikan dakwah melalui kepada budak-budak tersebut, kita hendaklah menggunakan perkataan-perkataan yang lembut. Ialah seperti yang kita tahu bahawa golongan kanak-kanak ini mereka lebih kepada nada suara yang lembut agar mereka lebih memahami. Dan jadi kepada golongan yang dewasa ini juga sama, mereka hendaklah menyampaikan dakwah secara lembut, tidak ada bahasa yang kasar yang menyebabkan masyarakat tersebut akan tersinggung hati. Jadi dalam penggunaan bahasa yang dalam penyampaian dakwah juga ini sangatlah penting untuk menyampaikan dakwah itu secara berkesan. Lepas tu seterusnya ialah seorang pendakwa juga ni kan, dia hendaklah mengetahui latar belakang kepada masyarakat yang hendak disampaikan. Contohnya seorang pendakwa ni dia telah melakukan dakwah di Sabah. Seperti yang kita ketahui bahawa di negara Sabah merupakan sebuah negeri yang mempunyai 50 Islam dan 50 Kristian. Jadi apabila seorang pendakwa itu melakukan dakwah, dia hendaklah melihat latar belakang masyarakat tersebut, kerana setiap masyarakat di
di tempat-tempat tersebut mempunyai latar belakang yang berbeza. Contoh, dalam satu kawasan tu dia punya latar belakang masyarakat berbeza dengan masyarakat lagi satu masyarakat tu. Jadi seorang pendakwa itu dia hendaklah mengetahui latar belakang masyarakat tersebut yang hendak dia dakwahkan. Contoh, dalam satu masyarakat ni, dalam masyarakat tersebut mereka pada siang hari mereka hanya sibuk untuk membuat kerja-kerja harian, contoh berkebun dan sebagainya, dan mereka mempunyai masa untuk melibatkan diri mereka dalam agama pada waktu malam. Jadi seorang pendakwa ini dia tidak boleh mengganggu masa orang kampung tersebut untuk menyampaikan dakwah pada siang hari, sebab akan menyebabkan mengganggu kerja harian masyarakat tersebut. Jadi seorang pendakwa ini dia hendaklah menyampaikan dakwahnya pada waktu malam, sebab pada waktu malam penduduk ataupun masyarakat tersebut baru ada masa untuk melibatkan diri di dalam program dakwah tersebut. Jadi seorang pendakwa ini hendaklah dia pandai mencari masa yang sesuai untuk dia berdakwah. Dan seorang pendakwa ini juga tidak boleh berdakwah dengan tidak tentu masa. Dia hendaklah melihat masa yang sesuai hanyalah untuk dia berdakwah. Hal ini bukan sepanjang hari boleh menyampaikan dakwah kepada masyarakat tertentu. Dia hendaklah melihat latar belakang masyarakat tersebut. Takut-takut apabila seseorang pendakwa itu tidak melihat latar belakang sesebuah masyarakat akan menyebabkan dakwahnya itu tidak berkesan, menyebabkan apa yang disampaikan akan menyebabkan masyarakat kurang senang dan sebagainya. Seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang faktor perkembangan program dakwah media massa dan media sosial. Dakwah secara lisan pada zaman ini sudah tidak memadai lagi kerana telah wujudnya Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram dan sebagainya yang merupakan salah satu wasilah yang boleh dilakukan oleh para pendakwa untuk berkomunikasi dengan golongan sesara mereka dengan lebih mesra dan rapat. Dan apabila kita melihat sekeliling kita, rata-rata peratus orang yang menggunakan media massa dan media sosial ialah golongan remaja, dan minat remaja terhadap ICT, teknologi terutama internet dan alat komunikasi mendorong mereka untuk menghabiskan masa mereka dengan internet dan telefon bimbit. Dan selain daripada itu juga kebanyakan juga remaja pada masa kini mereka menggunakan media massa untuk mencari maklumat berkaitan dengan agama, terutamanya dalam hukum dan sebagainya. Dan pada masa kini juga kita boleh melihat ada sebahagian daripada golongan salah guna dalam penggunaan internet dan media massa, iaitu mereka menggunakan kemudahan yang ada untuk memasuki laman web yang tidak sepatutnya dimasuk oleh seorang muslim. Dan melalui dakwah media sosial ini juga akan sedikit membantu para pendakwah untuk berdakwah kepada remaja tersebut. Okey. Seterusnya saya akan menyambung kelebihan media massa sebagai tempat dakwah. Seperti yang kita lihat di sekeliling kita sekarang, tidak kira lah golongan orang tua, golongan muda ataupun golongan kanak-kanak, semua mempunyai media sosial tersendiri, iaitu Facebook, YouTube dan sebagainya. Dan apabila kita melihat pada masa kini, kebanyakan keluarga mempunyai televisyen, tidak kira di luar bandar ataupun di dalam bandar. Jadi apabila melakukan dakwah di bahagian televisyen, rata-rata semua masyarakat boleh melihat dakwah tersebut.
Contoh salah satu dakwah yang sering dilakukan dalam televisyen ialah dai, hijrah dan sebagainya. Dan kelebihan juga kita berdakwah di media sosial ni ialah kita boleh menyimpan dakwah yang telah disampaikan. Contoh, apabila mempunyai klip video berkaitan dengan dakwah di Facebook, kita boleh menyimpan klip video tersebut untuk kita lihat berulang-ulang. Sekiranya kita tidak mempunyai kepahaman ataupun kita kurang memahami apa yang telah disampaikan dalam dakwah tersebut melalui apa yang kita telah simpan dalam akaun tersebut, kita boleh berulang-ulang untuk melihat agar kita lebih memahami apa yang hendak disampaikan dalam dakwah tersebut. Selain daripada itu, kelebihan dakwah juga ialah mudah disebarkan. Contohnya ialah kira-kira lah pendakwa itu melalui Malaysia kah, dari Indonesia dan sebagainya. Contoh salah satu dakwah yang sering kita lihat iaitu di negara jiran kita, iaitu Indonesia. Apabila mereka membuat medium dakwah dan mereka menyebarkan di Facebook ataupun di YouTube klip video tersebut ataupun klip dakwah tersebut, kita boleh sampai di media di Malaysia. Jadi ini mempermudahkan lagi dakwah tersebut disebarkan dan menjimatkan masa oleh para pendakwah. Dan selain daripada itu juga, kelebihan media massa juga ini ialah kita boleh menegakkan amal makruf dan nahi mungkar. Selain daripada itu ialah apabila seseorang pendakwa itu menggunakan media sosial ataupun media massa untuk menyampaikan dakwahnya tersebut, ia lebih mempermudahkan dan memendekkan masanya. Begitu juga kepada masyarakat, tidak kira lah masa, waktu ataupun sebagainya, di mana saja tempat masyarakat itu berada, dia boleh melihat ceramah-ceramah agama di YouTube, Facebook dan sebagainya. Seterusnya saya akan masuk pengaruh media massa dan media sosial dalam aktiviti dakwah. Media sosial ataupun media massa merupakan satu tempat yang efektif lah yang digunakan pada masa kini untuk menyampaikan suatu dakwah tersebut. Contoh televisyen dan sebagainya. Hal ini disebabkan rata-rata masyarakat pada masa kini mereka mempunyai media massa tersendiri dan mereka sering menggunakan media tersebut. Selepas itu ialah dakwah dengan menggunakan surat khabar dan televisyen juga merupakan salah satu kaedah yang boleh dilakukan oleh pendakwa pada masa kini, kerana kebanyakan masyarakat pada masa kini juga masih membaca surat khabar dan masih menggunakan televisyen. Dan kebanyakan masyarakat pada masa kini juga rata-rata mempunyai televisyen. Jadi apabila seorang pendakwa itu melakukan dakwanya melalui televisyen, semua masyarakat yang mempunyai televisyen dapat melihat dakwah tersebut. Seterusnya ialah penggunaan elemen kreatif merupakan satu pendekatan yang signifikan dengan penggunaan metode dakwah melalui tarik perhatian, melibatkan teknik cantik, berubah-ubah dan berulang-ulang. Iaitu maksudnya di sini ialah seorang pendakwa juga hendaklah menggunakan pelbagai cara untuk menarik masyarakat untuk mendengar dakwah tersebut. Seorang pendakwa ini dia tidak boleh tertumpu kepada ceramah, nasihat. Akan menyebabkan masyarakat akan rasa bosan dan sebagainya. Jadi seorang pendakwa ini dia hendaklah mempunyai elemen untuk memerhati atau untuk menarik perhatian masyarakat tersebut dalam penyampaian dakwanya. Contoh ialah apabila menyampaikan dakwah, seorang pendakwa itu dia hendaklah mempunyai elemen untuk membuat masyarakat tersebut ketawa. Contoh dia membuat lawak dalam penyampaian dakwanya, ia akan menyebabkan masyarakat itu rasa terhibur dan tidak bosan dalam penyampaian dakwanya tersebut.
secara kesimpulannya, media masa pada masa kini amatlah berperanan dalam menyampaikan dakwah. Jadi seorang pendakwa itu hendaklah menggunakan media sosial yang ada pada masa kini untuk menyampaikan dakwah mereka dengan lebih berkesan dan sebagainya. Dan agensi berkaitan dengan media massa dan media sosial hendaklah berperanan untuk membantu para pendakwa untuk menyampaikan dakwah mereka di media sosial agar perkembangan Islam masyarakat terutamanya di Malaysia ini akan lebih berkembang dan akan melahirkan masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan agama dan sebagainya. Selain daripada itu juga pendekatan dakwah melalui media sosial boleh dirasakan lebih efektif dan berkesan kerana rata-rata masyarakat di Malaysia, tidak kira golongan, antara golongan tua kah, golongan muda ataupun golongan kanak-kanak, mereka juga mempunyai media massa tersebut. Dan apabila seorang pendakwa itu menyampaikan dakwah melalui media massa dan dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh golongan kanak-kanak, ia akan melahirkan insan yang mempunyai moral dan mempunyai agama pada masa akan datang. Lepas tu ialah media massa adalah satu medium yang terbaik untuk kita mengukuhkan agama Islam dan mengukuhkan dakwah dalam penyebaran Islam agar masyarakat ataupun semua masyarakat di negara ini ataupun masyarakat di negara luar dapat melihat dakwah Islam tersebut, dan bukan daripada di negara ini juga dan di peringkat global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir bin Abdul Rahman, nombor metrik I1910369. InsyaAllah di dalam rekaman video kali ini saya akan menerangkan ataupun berkongsikan mengenai pra kontra rancangan reality TV dakwah, iaitu termasuk di bawah tajuk program-program dakwah di media massa dan media sosial. Okey, saya akan menerangkan tajuk ini dengan lebih mendalam. Okey, apa itu dimaksudkan dengan pra ataupun kontra? Pra bermaksud kelebihan, keistimewaan, manakala kontra pula bermaksud kelemahan ataupun kekurangan. Okey, jadi di sini bermaksud kelebihan ataupun kekurangan ataupun keburukan rancangan reality TV dakwah di media massa dan media sosial. Okey, seterusnya kita lihat kepada kita pergi kepada kelebihan dahulu. Apa kelebihan rancangan reality TV dakwah yang dijalankan di media massa ataupun media sosial yang wujud pada hari ini? Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita tengok satu persatu apa dia punya kelebihan. Okey, yang pertama, antara kelebihannya ialah ilmu dapat disampaikan tanpa ada had masa ataupun jarak. Sebagai contoh, rakaman-rakaman kuliah, tazkirah, forum agama dan lain-lainnya dapat dilihat dan ditonton di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja melalui media massa, sama ada televisyen, radio ataupun telefon pintar. Maksudnya tanpa sepadan. Maksudnya kita duduk dekat mana-mana pun kita boleh belajar. Kita tengok forum, kita tengok tazkirah melalui TV ke, laptop, komputer, telefon pintar dan sebagainya, tanpa sempadan dan tanpa had masa. Okey, itu yang pertama. Seterusnya yang kedua, antara kelebihan yang kedua ialah ianya mampu menarik kaum dari agama lain
selain daripada Islam seperti Buddha, Hindu dan lain-lain untuk melihat keindahan yang dimiliki oleh penganut agama Islam. Hal ini kerana jika ajaran agama Islam hanya dijalankan di surau-surau atau masjid-masjid sahaja, orang-orang yang bukan Islam tidak dapat melihat keindahan Islam secara menyeluruh. Media massa dan media sosial diperlukan sebagai medium pelaksanaan. Okey, maksudnya dekat sini dakwah, TV dakwah ni perlu diperluaskan, bukan semata-mata untuk orang Islam. Maknanya TV dakwah ni siapa-siapa yang boleh tengok, termasuk orang yang bukan Islam, Hindu ke, Buddha ke, melalui TV, smartphone, laptop dan sebagainya. Dengan cara ni mereka akan lebih tertarik lah dengan agama Islam. Kalau kata dia nak bagi mereka masuk masjid ataupun surau, mereka tak masuk, macam tu lah, mereka tak boleh masuk. Dan saja-saja nak masuk, mereka memang tak masuk dah. Jadi dekat situ terhalang untuk mereka melihat keindahan Islam. Okey, itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga ialah ceramah-ceramah agama atau kuliah-kuliah agama boleh dilihat ataupun ditonton secara berulang kali kerana melalui media massa selalunya akan merakam dan seterusnya akan menyimpan rakaman ilmiah tersebut untuk tujuan tontonan umum. Jadi tiada masalah bagi siapa yang mahu melihat secara berulang kali supaya mudah difahami dan dihadam serta boleh dijadikan rujukan kepada para pelajar dan para ilmuwan. Maksudnya melalui TV dakwah ni, sama ada televisyen ke, laptop ataupun telefon pintar, benda tu benda yang dirakam. Maksudnya tak akan hilang. Selepas daripada sesi rakaman tu, kita boleh lihat secara berulang kali. Kita nak rujuk ke, nak buat sebagai rujukan ke, kita boleh lihat secara berulang kali untuk lebih kita faham apa yang disampaikan melalui forum-forum dan sebagainya. Kalau kita tengok live secara langsung tanpa rakaman, mungkin sekali sahaja kita boleh lihat. Tapi kalau melalui rakaman, kita boleh ulang banyak kali sampai kita faham, sampai kita hadam. Okey, itu yang ketiga. Seterusnya, kelebihan TV dakwah yang keempat ialah ianya mampu menarik minat golongan muda seperti golongan remaja dan kanak-kanak untuk melazimi kuliah-kuliah agama secara atas talian dan dalam peranti elektronik. Tambahan pula, mereka memang banyak menghabiskan masa dengan menggunakan telefon pintar untuk mengisi masa lapang seperti bermain permainan video, Facebook, Twitter dan lain-lain. Maksudnya dekat sini melalui media elektronik, laptop ke, televisyen ke, radio ke, benda ni mampu menarik minat golongan muda, remaja ataupun kanak-kanak untuk lebih dekat kepada ceramah-ceramah online ataupun forum-forum agama secara atas talian. Sebab apa? Sebab golongan muda pada masa kini, kanak-kanak pada masa kini, mereka dah kurang hadir ke masjid ataupun ke surau-surau, ataupun pada musim pandemik COVID-19 ni tak ada pun yang boleh hadir ke masjid ataupun surau. Dengan cara ni, secara tak langsung mereka boleh lihat melalui televisyen, laptop, smartphone dan sebagainya. Okey. Seterusnya, yang kelima. Kelebihan yang kelima ialah dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan yang kurang berkemampuan untuk hadir ke surau atau masjid seperti warga emas, kanak-kanak dan wanita yang sedang uzur syar'i.
maka mereka boleh menggunakan medium televisyen, radio dan telefon pintar untuk menyertai program-program agama secara atas talian seperti forum, webinar dan sebagainya. Okey, yang kelima ni bermanfaat bagi golongan-golongan yang tak mampu hadir ke masjid ataupun surau. Jadi mereka menggunakan medium TV lah, televisyen ke ataupun peranti elektronik yang lain, telefon pintar ke, laptop ke. Maksudnya duduk dekat rumah, dah tak boleh pergi surau ataupun masjid, duduk dekat rumah dengan menghadap ke TV, telefon pintar ataupun laptop, mereka boleh lihat rakaman-rakaman ataupun live secara langsung ceramah-ceramah agama, forum-forum agama, kelas-kelas agama, kuliah-kuliah agama dan sebagainya. Maksudnya bila dah duduk dekat rumah, tak semestinya tak boleh menyertai program-program tu. Bahkan boleh lihat secara talian ke ataupun rakaman. Bagi golongan yang tidak mampu, warga emas yang dah tak mampu untuk berjalan kaki ke masjid, ke surau, ataupun wanita yang sedang uzur syar'i, tak boleh nak jejak kaki ke dalam masjid dan sebagainya. Okey, ini antara 5 poin kelebihan TV dakwah. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada kontra ataupun kekurangan rancangan reality TV dakwah. Yang tadi kita dah tengok kelebihan, sekarang kita tengok pula kekurangan rancangan reality TV dakwah. Yang pertama, muncul pelbagai ilmu, sumber atau ajaran di dalam media massa yang dimanipulasi oleh golongan yang tidak bertanggungjawab, yang boleh membawa kepada kesesatan dan terpesongnya akidah umat Islam, sehingga boleh menjadikan umat Islam itu syirik dan kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ambil contoh dekat sini, Facebook, aplikasi Facebook. Okey, dalam Facebook tu macam-macam penulisan, macam-macam ilmu yang ada yang disampaikan. Setengah orang dia tak tahu benda tu sahih ataupun tak sahih, yang boleh membawa seseorang tu kepada kesesatan, bahkan kepada kekufuran. Maksudnya dia nak tengok program yang okey, contohnya tanyalah ustaz live dalam Facebook, tapi scroll dalam Facebook terjumpa satu artikel mengatakan ini macam ni, tanpa usul periksa seseorang tu, dia terus ikut ilmu tu, dia tak tabayun dah, dia tak tanya ustaz-ustaz sahih ke tak ilmu tu. Itu yang bahayalah, antara kekurangan. Okey, itu yang pertama. Seterusnya yang kedua, wujud pemecah belah yang gemar memecah belahkan perpaduan antara umat Islam sendiri. Dengan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang, maka wujud dan lahirlah pemfitnah ataupun golongan yang suka menjatuhkan satu pihak yang lain dengan cara yang kotor. Mereka gemar memfitnah para pendakwah yang berdakwah di media sosial bagi menghilangkan keyakinan umat Islam terhadap para pendakwah. Okey, ini golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab punya aja. Dia suka memecah belahkan keharmonian ataupun perpaduan antara umat Islam. Contohnya, dia punya pendapat tu tak sependapat, dia tak setuju dengan pendapat yang, contohnya lah, dengan pendapat yang diberikan oleh ustaz, contoh ustaz A. Jadi pendapat dia bercanggah dengan ustaz tu, jadi dia nak menjatuhkan ustaz tu, dia fitnah macam-macam. Dia cakap ustaz ni sampaikan ilmu yang tak benar, tak sahih, sesat dan sebagainya. Sedangkan
ustaz yang difitnah itu merupakan orang yang alim ulama, menyampaikan ilmu yang sahih, bersanad dan sebagainya. Okey, ini bahaya, antara bahaya yang mungkin timbul dan boleh timbul. Jadi apabila difitnah, maka umat-umat Islam yang lain akan terikut-ikut dengan apa yang difitnah terhadap ustaz tu. Okey, ini antara banyaklah yang berlaku pada zaman sekarang, sama ada di televisyen ke, Facebook ke, dan lain-lain. Okey, seterusnya yang ketiga, boleh menyebabkan penyebaran berita, ajaran ataupun fahaman yang palsu ataupun tidak sahih sekiranya pendakwah menyebarkan sesuatu ajaran tanpa ilmu pengetahuan yang sah dan benar. Hal ini disebabkan media massa mudah untuk diakses ataupun disebarkan apa sahaja berita, ajaran ataupun fahaman. Para pendakwah mesti faqih dan alim terhadap sesuatu ilmu sebelum menyebarkannya kepada orang ramai. Okey, ini banyak terjadi pada zaman sekarang. Ilmu tak ada, tak pernah menuntut, tapi tiba-tiba nak jadi ustaz, nak sebarkan ilmu. Dia sendiri pun tak tahu ilmu tu sahih ataupun tidak. Bahasa mudahnya dia buat palatau. Maksudnya buat tahu. Contohnya dalam bab wuduk contohnya. Okey, kita ada turutan ikut tertib. Daripada berkumur, kita basuh tangan mula-mula sampailah kita membasuh kaki. Tapi ada yang mungkin bercanggah ataupun tak sama dengan apa yang ilmu yang sahih tu. Disampaikan satu benda yang tak betul. Contohnya dia cakap nak wuduk ni kita kena basuh tangan dulu. Kita kena lepas tu yang kedua kita basuh muka pula. Yang ketiga basuh kaki. Maksudnya benda tu benda yang salah lah. Sedangkan kita dah ada turutan, kita dah belajar daripada kecil benda tu ada tertib. Okey, itu yang ketiga. Maksudnya siapa-siapa sahaja dia boleh sampaikan ilmu tu, sedangkan tak tahu lagi benda tu betul ataupun tidak. Dia boleh buat video rakaman, letak dalam Facebook ke, Twitter ke. Maka orang-orang yang tak ada ilmu, dia akan ikut benda tu. Orang yang mudah terpengaruh, yang tak ada ilmu, dia akan ikut benda yang salah tu. Dia tak tanya orang dah. Okey, itu bahaya. Okey, itu antara kekurangan yang ketiga lah. Keburukan rancangan realiti TV dakwah. Jadi pihak yang bertanggungjawab, contohnya macam JAKIM ke, SKMM, kena pantau lah Facebook nama sekian, siapa owner dia, siapa pengguna dia, siapa pemilik dia. Okey, pihak yang bertanggungjawab mesti main peranan lah. Seterusnya yang keempat ialah capaian internet yang bermasalah dan kurang memuaskan. Sebagai contoh, di kawasan perumahan yang berada jauh di dalam pedalaman dan ketika berlaku hujan lebat misalnya, capaian internet akan mengalami masalah dan rangkaian tergendala pada masa-masa tertentu. Okey, ini masalah capaian internet lah. Contohnya nak tengok live ke langsung, ataupun nak tengok rakaman-rakaman dalam YouTube ke, Facebook, televisyen dan sebagainya, susah kalau berada jauh di pedalaman ataupun ketika cuaca hujan lebat. Bila hujan lebat ni line internet jadi slow, perlahan, lepas tu TV tak boleh buka, dengan guruh, dengan channel hilang dan sebagainya. Ini antara kelemahan ataupun keburukan rancangan realiti TV dakwah. Okey. Seterusnya yang terakhir ialah keburukan yang kelima, kurang pendedahan berkaitan dengan media massa ataupun media sosial. Sebagai contoh, warga emas
kurang pendedahan dalam penggunaan media massa, seperti kurang cekap menggunakan televisyen, radio dan telefon pintar. Sedangkan banyak aplikasi yang boleh dilayari untuk mempelajari ilmu agama, sama ada melalui aplikasi Facebook, YouTube, Telegram dan lain-lain. Ini masalah penggunaan media elektronik. Sebagai contoh yang saya bagi ni contoh warga emas lah. Warga emas dia kurang pendedahan berkaitan dengan gadget-gadget semasa yang canggih-canggih sekarang ni. Mereka tak tahu macam mana nak buka TV, macam mana nak guna telefon pintar, macam mana nak search ceramah ni, nak search forum-forum dan sebagainya. Mereka kurang pendedahan. Nak guna Facebook tak erti, nak guna YouTube tak erti, jadi sukar lah. Dah nak guna aplikasi tak erti, nak pergi masjid ataupun surau pun susah. Okey, ini maka yang perlu mainkan peranan ni anak-anak lah. Anak-anak yang buka bagi mak pak tengok TV, macam contoh Tanyalah Ustaz ke, Halaqah dan Quran Time ke dan sebagainya. Okey. Jadi program-program dakwah di media massa dan media sosial ni, saya simpulkan secara keseluruhan, dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan. Dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan. Jadi kena pandai-pandai main peranan, pandai-pandai pilih, pandai-pandai gunakan manfaat yang ada, pandai-pandai tapis apa yang patut, supaya kita tak ketinggalan benda ni. Sebab zaman pandemik COVID-19 ni, kita dah tak boleh nak pergi surau, nak pergi masjid, nak pergi kuliah-kuliah agama, ceramah dan sebagainya. Kita nak harapkan yang tu dah tak boleh zaman COVID ni. Jadi kita gunakan medium yang ada sebaiknya. Kita boleh tengok televisyen, Facebook, YouTube dan sebagainya melalui TV, laptop ke, komputer dan smartphone yang kita ada. Gunakan sebaik mungkin untuk menuntut ilmu, untuk mencari sesuatu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri bin Masaidi. Nombor matrik I18203093. Saya akan meneruskan lagi pembentangan, iaitu pada bahagian persiapan seorang pendakwah dalam media massa dan media sosial. Sebagaimana yang kita tahu, dakwah itu adalah menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia dengan pelbagai cara, sama ada melalui percakapan ataupun perbuatan. Hal ini semata-mata untuk mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seseorang itu mendapat hidayahnya. Pada masa kini kita dapat lihat dakwah itu boleh dilakukan dalam pelbagai platform. Sama ada antaranya ialah dalam kaca TV, di media massa dan media sosial seperti Facebook, YouTube dan sebagainya. Dan cara ini adalah sangat efektif bagi seorang pendakwah dalam menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Oleh itu, seorang pendakwah itu perlu kepada persiapan-persiapan tertentu pada diri seorang pendakwah agar dakwah yang disampaikan dapat difahami, agar jelas difahami oleh masyarakat oleh umat Islam yang mendengar dakwahnya di media massa dan media sosial. Oleh itu, saya meletakkan beberapa persiapan yang perlu ada dalam diri seorang pendakwah. Antaranya yang pertama, seorang pendakwah itu perlu memperluaskan atau perlu memperbanyakkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, seperti dalam bidang akidah, tauhid, fiqh,
ibadah dan sebagainya. Boleh katakan seorang pendakwah itu perlu menguasai semua bidang dalam yang berkaitan dengan agama. Hal ini kerana apa? Kerana apabila seseorang pendakwah itu menguasai semua bidang ilmu yang berkaitan dengan agama ini, dia dapat memberikan penjelasan yang baik, penjelasan dan penerangan yang baik sehingga dapat memberi kefahaman yang fahaman yang jelas kepada masyarakat ataupun umat Islam apabila mendengar dakwah yang disampaikan oleh seorang pendakwah di media masa. Oleh itu, ia sangat-sangat penting bagi seorang pendakwah untuk menguasai ilmu yang berkaitan agama ini agar ia dapat menyampaikan dakwahnya dengan baik, lagi-lagi dalam media sosial, supaya soalan-soalan yang disampaikan oleh masyarakat atau umat Islam yang ditujukan kepada seorang pendakwah dapat diterangkan dengan baik dan jelas kepada masyarakat. Okey, seterusnya ialah seorang dakwah itu perlu mengetahui ataupun perlu mempelajari cara berkomunikasi dengan baik dalam media masa dalam semasa menyampaikan dakwahnya kepada orang ramai. Hal ini sebab apa? Sebab dapat kita lihat ramai masyarakat pada hari ini menggunakan media masa ataupun menggunakan media sosial untuk merujuk kepada ustaz atau pendakwah-pendakwah apabila mereka ada timbulnya keraguan atau persoalan yang berkaitan dengan agama. Contohnya dalam rancangan tanyalah ustaz kan. Dalam rancangan itu ditayangkan dalam TV dan pada masa kini kita juga dapat lihat rancangan tersebut di dalam YouTube, Facebook dan sebagainya lah. Dan apa yang kita lihat pada rancangan itu, dalam satu bahagian dia, dalam satu slot dia terdapatnya slot tanya dan jawab kan. Slot menanyakan soalan, yang mana menanyakan soalan melalui telefon, melalui panggilan. So jadi seorang pendakwah itu apabila soalan ditujukan kepada seorang pendakwah atau seorang ustaz dalam rancangan tersebut, beliau kena pandai berkomunikasi untuk menyampaikan dakwahnya kepada pengaju soalan kepada menjawab dengan baik kepada umat kepada manusia yang menanyakan soalan tersebut. Oleh itu, pendakwa itu mestilah mahir dalam berkomunikasi semasa menyampaikan dakwah, lebih-lebih lagi dalam media masa, agar si pendengar ataupun si penanya itu jelas dan faham dengan apa yang hendak disampaikan oleh seorang pendakwah. Okey, yang ketiga ataupun yang terakhir bagi poin saya, iaitu pendakwah itu mestilah sihat dari segi fizikal, mental, orang kata rohani dan juga batin. Orang kata memang kena sihat lah kan. Seterusnya pendakwah perlu sihat kepada fizikal dan juga mental. Sebab apa? Sebagaimana yang kita tahu, apabila berdakwah di dalam media masa ini terdapatnya beberapa halangan atau rintangan semasa menyampaikan dakwah. Antaranya orang kata apabila dakwah itu disampaikan, kita perlu kepada kekuatan mental supaya kita tahu dalam media masa ada yang kecam soal ustaz tu, ada yang kutuk ustaz tu dalam menyampaikan, ada yang salah dalam menyampaikan dan dicemuh lagi ustaz tu, dan itu perlukan kepada kekuatan mental dan fizikal juga. Hal ini kerana segelintir pendakwah itu yang menyampaikan dakwahnya dalam media masa dapat kecaman, ataupun ada juga yang dapat kecaman, kutukan, kritikan dan sebagainya apabila didengarkan oleh seorang pendengar. Dan lagi budak-budak kan, seorang pendengar. Oleh itu, pendakwah hendaklah sihat tubuh badan supaya kerja dakwah dapat dijalankan dengan baik dan lancar, dan serta kuat dari segi mental agar untuk melawan segala caci maki, kecaman, kritikan dan sebagainya, supaya dapat menyampaikan dengan baik. Dan hendaklah bersabar
dan hendaklah bersabar dalam menyampaikan dakwahnya kepada umat Islam supaya kerja dakwah ni dapat dilaksanakan, dapat diteruskan lagi, dapat disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat diberi kefahaman yang baik dan jelas dengan apa yang disampaikan oleh seorang pendakwah, agar ilmu agama ini tak terputus pada tidak terhenti pada sesuatu, pada bahagian tertentu. Kalau kata tidak berhenti, orang kata tidak berhenti di situ sahajalah. Dan kesimpulannya, kita perlu menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan, tidak kira lah dia tu seorang pendakwah ke, seorang ustaz ke, malah kita yang umat Islam ataupun umat marhen ataupun umat manusia yang biasa ni perlu menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah ini, agar sesuatu yang dituntut kerana perkara ini, kerana dakwah ini tidak mengira umur, tidak mengira bangsa, tidak mengira keturunan dan sebagainya, kerana ia adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sesuai dengan riwayat dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Amr ibnu Ash radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang bermaksud sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Daripada hadis itu kita dapat lihat, tak kira lah kita ni pelbagai bangsa, pelbagai apa semua, segala apa, kita perlu sampaikan sesuatu, walaupun satu ayat, kita sampaikan dakwah itu kepada masyarakat. Itu sahaja di pembentangan daripada saya. Seterusnya saya akan itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.